11 menunjukkan dua ketaksamaan linear serentak dalam pemboleh ubah Q pada satu garis nombor. Okey, ini adalah Q lah maksudnya. So, garisan ini adalah Q. Alright, sekarang dia tanya ketaksamaan yang manakah mewakili nilai umum Q bagi kedua-dua ketaksamaan. Mari kita lihat dengan lebih dekat. Ini adalah gambar rajah dia. Maka kita tengok, okey, di mana ada bulat itu. Okey, so ada bulat itu adalah negatif 4 dekat situ. Kita letak negatif 4. Okey. Lepas itu dekat sini ada bulat juga dekat nombor 3, maka 3. Q itu di tengah-tengah. Okey, sekarang anak-anak perhatikan dekat sini hitam, dia dihitamkan, maka dia adalah lebih besar sama dengan. Okey, jadi dekat sini dia bulat saja, tidak ada hitam, maka dia lebih besar saja. Maka jawapan dia adalah negatif 4 Q negatif 4 lebih kecil daripada Q. Lepas tu lebih kecil sama dengan 3. Maka ini adalah yang mewakili ketaksamaan inilah. Right. So nombor 12, rajah 12 menunjukkan sebuah satah Cartesian plan. Okay, perhatikan. Antara berikut yang manakah terletak pada kawasan yang berlorek? Jadi kawasan yang berlorek. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, ini adalah nombor positif kan? Okey, ini juga adalah nombor positif. Jadi kita perhatikan 47. X positif, Y positif. Sebab yang pertama itu adalah X, yang kedua adalah Y. Okey. Yang kedua negatif 4. So negatif 4 itu dah sah-sah salah. Yang ketiga negatif 7, negatif 4. Dua-dua negatif jadi salah. Yang keempat 74. Dua-dua positif betul. Okey, yang kelima negatif 4, negatif 7. Jadi ini ada negatif, maka salah. Jadi jawapan dia adalah 1 dan 4. Okey, maka jawapan dia adalah B. Right? Jadi nombor 13 diberi 2S sama dengan 7T tolak 6U. Maka nilai T ialah, kita tengok semula, diberi 2S, kita salin dulu S sama dengan 7T tolak 6U. Maka nilai T ialah, dia nak T. Dia nak jadikan T lah. Jadi kalau kita nak T, cikgu selalu ingatkan anak-anak supaya buat rumah terlebih dahulu. Dekat sini letak sama dengan. T di sebelah kanan. Jadi kita pindah. Semua 7T tolak 6U tu di sebelah kiri. Lepas tu yang 2S tu letak sebelah kanan. So kita nak T sebagai tajuk dia lah. Jadi kita nak T. Jadi yang paling jauh dengan T ni adalah tolak 6U. Jadi kita akan bawa pergi sebelah. Dia akan jadi berlawanan tambah 6U. Jadi dia akan hilang kan. Okey, sekarang tinggal 7T sama dengan 2S tambah 6U. Okey, kita tak nak 7. Kita cuma nak T saja. Jadi ini kalau dia rapat, dia adalah darab. Maka bawa sebelah dia akan jadi bahagi. Maka jawapan akhir dia adalah T ialah 2S tambah 6U per 7. Okey. T sama dengan 2S tambah 6U per 7. Maka jawapan dia adalah C. Right. Selesai untuk selesai untuk yang ini. Okey, kita tengok semua. Kita tengok kita tengok soalan 14. Okey, soalan 14 menunjukkan sebuah satah Cartesian. Koordinat X untuk sebuah titik ialah 4. Yang mana antara A, B, C dan D ialah titik-titik E itu. Maka dia kata X. Jadi kalau X, ini adalah X.
Kita nak 4. Jadi ini adalah 4. Jadi siapa yang terletak di dalam 4 ini? Dalam ini. So yang terletak di itu adalah D. Alright, so nombor 15, rajah 15 menunjukkan bentuk-bentuk yang dilukis pada petak-petak segi 4. Antara bentuk A, B, C dan D yang manakah bukan imej bagi X di bawah satu pantulan. Maka ini adalah X. Bukan imej, okey. Bukan imej bagi X di bawah satu pantulan, okey. Maka kita tengok mana di antara ini bukan pantulan bagi X. Jadi kita tengok dulu C. Kalau C dia adalah pantulan. Dia di sini kan. Kalau B dia juga adalah pantulan. Okey, kalau D juga pantulan, cuba tengok. Kalau A dia bukan pantulan, dia adalah translasi. Okey. Jadi jawapan dia adalah A. Baik, untuk 16 pemudahkan, simplify. Okey, kita tengok soalan ini. Okey, cikgu takkan conteng dekat situ. Cikgu akan buat semula. 8 per X kuasa 2 per Y. 8 per X kuasa 2Y darab 2X Y kuasa 2 per 20. Okey, untuk yang ini, kita akan buat secara permudahkan secara silang lah. Okey, untuk yang ini cikgu akan tengok yang warna biru adalah 8 dan 20 kan. Okey, kita tengok 8 dan 20 boleh tak dipermudahkan? Kalau bahagi dengan 2, 8 bagi 2, 4. 20 bagi 2, 10. Boleh tak lagi dibahagi? Boleh. Bahagi lagi dengan 2. 4 bahagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Maka tak boleh. Tak boleh lagi, kita stop. Okey, sekarang yang satu lagi, cikgu akan guna warna hijau. Okey, warna hijau ini, cikgu akan bulatkan dulu supaya kita perhatikan. Dia ada 2, dia ada X, dia ada Y kuasa 2. Yang sebelah sini pula X kuasa 2, Y. Okey, apa yang ada sama? Yang ada sama adalah X. Okey, jadi atas ada 1 X. Bawah ada 2 X. Jadi kita potong satu saja, tinggal satu lagi. Okey, atas ada 2 Y. Bawah ada 1 Y. Jadi kita kena ambil yang paling kecil lah. Jadi Y dia kita dah potong 1. Jadi Y di atas kita tinggalkan 1. Jadi ada lagi tak yang kita boleh mansuhkan? Tidak ada. Alright. Jadi jika tidak ada, seterusnya adalah untuk mendarab secara menegak begini. Okey. Jadi 2 darab dengan 2. Okey, yang tinggal adalah 2 darab dengan 2, 4. Lepas tu ada Y tinggal. Okey, seterusnya yang ini di bawah secara menegak begini, X darab dengan 5. Maka tinggal 5X. Jadi kita kena tengok cara jawapan dia. 4Y per 5X. Jadi jawapan dia adalah B. Okey, selesai untuk 16. Bentar. Tak apa itu, cuba selesaikan kemudian. Okey, now. We go to soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya adalah soalan nombor 17. Rajah 17 ialah satu catapan yang menunjukkan jenis surat khabar yang dilanggan oleh penduduk satu kawasan dalam sebulan. Peratus penduduk yang melanggan surat khabar Cina ialah, surat khabar Cina kita tidak tahu dekat sini ada berapa. Okey, peratus. Dia nak peratus. Okey. Sekarang kita tahu ini adalah 360. Maka kita tahu di bahasa Inggeris 90, bahasa Malaysia 50, bahasa Tamil 40. 90 tambah 50 tambah 40 adalah 180. Betul? Okey, bulatan. Satu bulatan, jumlah dia adalah 360 darjah. Okey, jadi 360 tolak dengan 180, maka dekat sini adalah 180 juga. Betul tak?
Okey, untuk mencari peratus, okey, yang ini darjah yang asal 180 darjah per darjah keseluruhan rajah adalah 360. Ingatan bulatan 360. Kita nak cari peratus, maka kita darab dengan 100. Okey, jadi kita permudahkanlah. 18 bagi 36 adalah 1/2. Okey. Okey, seterusnya 1/2 darab 100 adalah 50%. Maka jawapan dia adalah B. Right. Untuk nombor 18, perimeter bagi sebuah segi empat sama ialah 20H tambah 28 cm. Hitung luasnya dalam sentimeter persegi. Okey. Jadi dekat sini anak-anak kena tahu apa yang dimaksudkan dengan perimeter. Lepas tu segi empat sama. Okey. Jadi ini adalah segi empat sama. Cikgu lukis dekat sini segi empat sama. Ni cikgu selalu cakap kalau lukis segi empat sama mesti letak sesungut itu. Okey, menandakan dia sama. Okey, jadi perimeter dia adalah 20H tambah 28. Okey, itu adalah perimeter. Okey, tetapi ingat ada berapa banyak yang sama? Maksudnya dia ada 1, 2, 3, 4. 4 benda yang sama ditambah nanti dia akan jadi begini kan? Jadi untuk mencari 1, kita mesti bahagikan dengan 4. Jadi 20H bahagi 4 adalah 5H. Betul? 20 bagi 4, 5H. Okey, tambah 28 bagi 4 adalah 7. 7 darab 4 kan 28. Okey, jadi ini adalah panjang kepada sisi ini. 5H tambah 7. Satu ni. 5H tambah 7. Seterusnya dia kata hitung luas dalam sentimeter persegi. Jadi kalau luas, okey, panjang darab lebar. Jadi luas sama dengan panjang darab lebar. Panjang dia adalah 5H tambah 7. Okey. Kalau lebar dia juga 5H tambah 7. Jadi seterusnya kita kena buat pendarapan lah. Okey, jadi kita abaikan dulu. Yang lain, kita darab ini dulu. 5H kan? Jadi ini kurungan yang kedua, kita kena darabkan kesemuanya dengan yang di depan. 5H darab 5H, 25H kuasa 2. Okey, yang ini tambah 7. Tambah 7 darab 5H. Tambah 7 darab 5 tambah 35. Positif lah. Okey, H. Okey, seterusnya sudah selesai yang itu. Kita buat lagi yang kedua. 5H darab positif 7, positif 35H. Okey, tambah H darab positif 7 adalah positif. 7 darab 7 adalah 49. Okey, seterusnya kita kena kumpulkan yang sama. Tinggal 25H kuasa 2 tak ada kawan. Itulah dia. Okey, jadi yang ini 35H dan 35H. 35H tambah 35H. Jadi tambah 70H. Jadi seterusnya dia kata tambah 49. Tak ada kawan. Jadi tambah 49. Jadi ini adalah jawapannya. Tetapi jawapan kenapalah kita tak tengok. Okey. Jadi jawapan dia tak payah susah tadi. Jawapan dia adalah D. 5H tambah 7, 5H tambah 7. Okey, sebab dia dah ni kan. Sorry lah, cikgu pun tak tengok pilihan jawapan. Buang masa kan. Baik, nombor 19. Dalam bulan September, bilangan email yang telah dihantar oleh Syamila, Liling dan Aisyah adalah mengikut nisbah. Jadi S, L, A adalah mengikut nisbah 5, nisbah 9, nisbah 4. Jika Syamila menghantar 55 email, Syamila 55 email dalam bulan itu, hitung jumlah bilangan email yang telah dihantar oleh ketiga-tiga mereka. Okey.
Syamila, dia dah beritahu Syamila adalah 55. Okey, jadi nombor besar ini bahagi dengan nombor kecil. Okey, 55 bahagi 5 bermaksud semua ini adalah darab 11. Ini pun darab 11, ini pun darab 11. Maka Syamila adalah 55, Liling adalah 99 sebab 9 darab 11. Yang ini Aisyah 4 darab 11 adalah 44. Jadi kalau kita nak tahu jumlah dia, kita kena tambah 55 tambah 99 tambah 44. 55 tambah 99 tambah 44. Maka jawapan dia adalah 198. Right, soalan terakhir. Berikut ialah nilai-nilai yang mungkin bagi X kecuali X ialah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kuasa 2 sempurna bermaksud dia boleh dipunca kuasa 2 kan. Okey. Maksudnya kalau kita punca kuasa 2 kan, dia akan memberi nilai nombor bulat lah. Contohnya ni 16. Punca kuasa 2 bagi 16 adalah 4. Punca kuasa 2 bagi 25 adalah 5. Maka ini adalah kuasa 2 sempurna. Jadi punca kuasa 2 bagi 4 adalah 2. Maka dia adalah kuasa 2 sempurna. Punca kuasa 2 bagi 2 adalah, dia akan, kalau kita tekan kalkulator, punca kuasa 2 bagi 2 adalah 1.414. Okey, maksudnya dia dalam perpuluhan, maka dia bukan kuasa 2 sempurna. Alright, so semoga bermanfaat. Bye.